Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Video kali ini kita akan membincangkan pula tentang satu topik, iaitu bounded sequence. Bounded sequence, di mana kita basically ingin mengetahui jika kita diberi satu-satu sekuen, misalnya yang inilah, ini semua sekuen atau dalam BM dia jujukan lah ya. Jika kita diberi sekuen macam ni, kita nak identify dua benda. Yang pertama, kita kena tunjukkan sama ada sekuen itu increase ataupun decrease. Menaik ataupun semakin berkurang. So macam itulah. So jadi itu yang pertama ya. Dalam topik ini kita kena tunjukkan whether the given sequence either increase or decrease. So kena tunjukkan. Adalah cara dia. Basically ada 3 cara. Itu satu hal. Yang kedua, kita nak menentukan nama pun bounded sequence kan. Jadi perkataan bounded tu, kita kena pastikan what is the lower bound and what is the upper bound. So kita nak tahu apakah batas bawah dan juga batas atas bagi satu-satu sekuen yang diberi. Tu macam tu. Jadi itu aim kita lah untuk subtopik ini untuk bahagian inilah dalam bounded sequence. Jadi untuk paparan yang mula-mula ini ada beberapa contoh lah ya, beberapa contoh dan juga beberapa terms yang digunakan dalam yang kita kerap gunakan lah. Jadi kita lihat ke sini lihat ke sini. Ini saya buat catatan sikit. Ada beberapa bentuk jujukan yang kerap kita nampak. Yang pertama sekali adalah yang pertama ni lah ya, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 and so on, macam ni ya. Dan benda ni sebenarnya, jujukan ini di sequence sebenarnya adalah increase. Dia semakin membesar ni, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, dia semakin besar. Contohan dia tu So kita katakan dia increase. Lepas tu yang kedua ini dia semakin kurang. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Ni satu kek bahagi 2 orang dapat separuh, satu kek bahagi 3 orang, satu kek bahagi 4 orang, satu kek bagi 5 orang. So portion kek tu semakin kecil sampai dia semakin kecil. So jadi ini adalah decrease. Baik. Yang ketiga pula, ini kita sebut sebagai non decrease. Sebenarnya dia increase tapi pattern dia lain sikit kan. Nampak tak, dia 1/1, 2/2, 3/3 kan. Jadi sebenarnya dia increase tu, cuma kita tak sebut dia increase lah, kita sebut dia non decrease. Dan sebaliknya yang inilah non increase, 1/1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3 dan seterusnya. Dia ada kawasan statik dekat satu-satu tempat tu. Baik, kita akan fokuskan kepada dua contoh yang teratas ini. Ini adalah beberapa terms yang kita gunakan. Macam ini adalah strictly monotone. Ini strictly monotone juga, tetapi ini kita hanya sebut monoton saja. Ini pun monoton. Tak apa. Yang paling penting adalah kita nak lihat kat sini lah, yang dua ni. Jadi macam saya sebut tadi kan, kita kena identify whether it is increase or decrease. Kena buktikan, kena tunjukkan. You need to show it. So macam mana cara dia? Yang kedua, kita nak tahu what is the lower bound, what is upper bound. Apakah batas atas, apakah batas bawah. Saya ambil contoh untuk brief pelajar. Kita ambil contoh yang mula-mula ni. Ataupun yang kedua mungkin lebih sesuai. Kan? Sebab numbering ni nampak cantik sikit. Nampak kan?
dia punya nombor tu dia semakin berkurang, betul tak? Dia akan semakin berkurang. Maksud dia satu ni adalah yang paling besar lah, kan? Satu kek, ini kek tu potong separuh, kek ni potong 1/3, kek ni potong kepada 4 bahagian, yang ni pula kek tu potong 5 bahagian. Kan? Jadi dalam hal ini, dalam jujukan yang decrease, maknanya yang nombor 1 ni adalah nombor yang paling besar, kan? So nombor yang paling besar tu dia akan menjadi upper bound, ya. Nombor yang paling besar adalah upper bound, yang ini. Amongst of the sequence ini, setiap ni yang paling besar akan jadi upper bound, sementara yang paling kecil akan menjadi lower bound. Tapi soalannya, yang paling kecil tu nak cari macam mana? Sebab ini kan infinite, kan? So apa nombor dia? So jadi untuk mencari bahagian yang dot ni, yang ini, so kita ada cara lah macam mana kita nak mendapatkannya, dan ia sangat berkait rapat dengan limit. So bila kita sebut limit, kena ingat semula lah, bila kita sebut limit, kita mungkin berdepan dengan hal-hal seperti nak kena guna L'Hopital, benda-benda macam tu. Jadi dalam topik ini dan juga topik yang akan datang, penggunaan solving the limit sangat penting. Dan kita pada bila-bila masa sahaja kita mungkin akan terpaksa menggunakan L'Hopital. So ingat semula ya, L'Hopital tu kan dia ada 4 bentuk, kan? So salah satu dia akan trigger one of them. So kena pandai-pandai lah kita nak selesaikan dia. Itu the basic things lah dekat sini. Baik, ini satu hal ya. Ini satu perkara. Our slide, yang slide nombor 1 ni banyak benda satu slide ni rupanya. Ingatkan 1 minit boleh habis, rupanya tak boleh. Okey. Dekat slide nombor 2 ni ada sedikit paparan, ada sedikit info kat sini. Dia kata apa ni? Dia kata ya, di sini adalah definition dia ya. Definition untuk increase dan juga decrease adalah dia punya ni. Cuma saya lebih suka membawa analogi. Saya beri contoh yang biasa. Jadi baru saya kaitkan dengan yang ini. So dia akan nampak lebih realistik lagi. Saya suka macam tu. Okey, jadi kalaulah kita tengok satu contoh kat sini kan, yang mungkin akan berakhir dengan kita pun tak faham, tak nampak apa benda pun. Mungkin akan berakhir macam tu, tapi kita hadam je lah. Tengoklah cerita sebenarnya. Okey, dia kata the sequence ni, lupa pula. Sequence kan, kalau kita sebut sequence, kita biasanya penggunaan curly bracket ni kita akan kerap guna ya. Ni curly bracket. Yang ni curly bracket. Okey, jadi the sequence ini dia is decreasing because ini. Alright? Dia kata ini. Jadi dia kata 3/n tambah 5. Lepas tu dia comparekan dengan 3/n tambah 1 tambah 5. Kenapa dia nak comparekan dengan ini? So banyak isu sebenarnya. Banyak benda yang mungkin akan berlegar di fikiran kita kan. Lepas tu yang equal sama dengan equal to 3/n plus 6 ni, ini okey lagi lah, sebab ini kan sambungan daripada ini kan. Cuma yang ini ni macam mana ya? Okey, kita fikir macam ni. Saya siapkan satu analogi. Tengok nampak tak ini? Sebelum tu nampak tak ini? Ini kan, nampak tak? Ini yang n kat bawah ni. Jiran dia ni, ini kan n tambah 1 kan? Okey, sebenarnya kalau saya beri contoh ini, mungkin kita semua boleh nampak dia sebenarnya dia membandingkan dua sebutan yang berturutan. Saya ambil contoh mudah lah. Ambil jujukan ini 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya kan. Dan kita jelaskan kat sini kan, jujukan ini
adalah decrease. Memang decrease lah, dia semakin berkurang kan. Okey, di mana, lihat kat sini, saya ambil dua nombor yang berturutan ya. Dua nombor yang berturutan, perhatikan, 1/2 of course lebih besar daripada 1/3. Sebab itu tanda dia macam ni. Nampak tak? Ini untuk fraction ya, untuk fraction, bukan yang nilai dia, saya tak pertimbangkan nilai negatif tau. Kalau negatif dia lain lah, dia terbalik. Okey, jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Jadi saya perkemaskan pengiraan ini, visual kat sini, nampak kan? 1/2, ini pula 1/2 tambah 1. Betul lah, 3 kat sini. Kan? Jadi, dan kalau kita perhatikan pun, cuba kita tengok aturan yang denominator ni. Nampak tak? Ini 2, ini 3, ini 4. Of course ini 5, 6, 7 kan. So nombor ni dia running, every time dia running daripada satu tempat ke tempat lain, dia akan always plus 1. Nampak tak? Jadi dengan kata lain, lihat yang barisan ketiga ini, mana dia akan jadi macam ni lah, 1/n. Ini pula mestilah 1/n tambah 1. Ini of course 1/n tambah 2, dan seterusnya. Jadi cuba kita lihat perbandingan. Cuba lihat dua ungkapan yang berturutan ini, kan? Samalah dengan kalau saya bandingkan ambil dua ungkapan yang ini. Jadi cuba lihat yang saya bulatkan merah tu di sini dan juga kat sini, kan sama kan? Nampak tak? So sekarang ni 1/n is greater than 1/n plus 1. Sekarang nampak tak kenapa kita boleh dapat yang ini? Ni greater than. Okay, so saya cubalah memberikan analogi yang agak mudah dekat sini supaya kita dapat membuat perbandingan. Okey, sebelum tu nak bagi tahu juga, sebenarnya untuk menunjukkan dia decrease ataupun increase ada 3 cara. Cuma untuk practicality kita akan hanya fokus kepada satu cara saja. Ya, di mana kita akan guna terbitan. Itu lebih mudah dan dia akan kerap digunakan dalam topik-topik yang akan datang. So might as well kita fokus kepada benda yang kerap kita gunakan. Jadi cara yang kita gunakan ini sebenarnya we are using the difference. Dia ada 3 cara ya. Satu difference, yang kedua adalah ratio, yang ketiga adalah derivative, terbitan. Kita bincangkan benda yang itu. Jadi itulah dia untuk yang ini. Okey, jadi ada satu contoh kat sini. So kita sebenarnya tak berminat menggunakan approach yang ini. Okey, soalan senang aja. Show that the sequence an sama dengan an n over n squared plus 1 is decreasing. So dia suruh tunjukkan sequence ini decrease. Dan saya dah bagi tahu tadi kita ada 3 cara kan. Salah satunya adalah yang ini, yang dipaparkan sini dia menggunakan difference. Apa yang saya terangkan tadi kat sini kan, yang ni yang tadi dia guna difference. So kita tidak berminat kat situlah, walaupun sebenarnya itu salah satu alternatif dia. So kita lebih berminat tentang approach yang menggunakan derivative. Okay, so kita akan bincangkan pasal approach tersebut pada sesi video yang akan datang. Okay guys, hope you enjoy the video. See you in the next video.